Hai semua, video kali ni Cikgu Shu nak bincang you all latihan intensif 1.2. So latihan ni adalah merakumi semua subtopik fungsi gubahan. Kita tengok yang pertama, dia minta FG dan GF. FG adalah G masuk ke dalam F. F adalah 2X tolak 1. So X ni kita gantikan G iaitu X per X tambah 1. Kemudian kita kembangkan. Okay, kita kembangkan dapat macam ni. You all boleh rujuk video lama cikgu macam mana nak dapat macam ni. Jangan lupa untuk tulis kat tepi ni di mana X tak boleh negatif 1 sebab kita tak nak yang bawah ni kosong. Kemudian kita cari GF. GF adalah F masuk ke dalam G. So G adalah X per X tambah 1. So X ni kita gantikan F iaitu 2X tolak 1 dan awak kembangkan, awak akan dapat macam ni. So you all boleh rujuk video lama macam mana nak dapatkan jawapan ni. Untuk video kali ni Cikgu Shu tak tunjuk. Dan jangan lupa kat tepi ni X tak boleh kosong. Kemudian B dia nak FG2. So kita dah dapat FG tadi iaitu yang X tolak 1 per X tambah 1. So kita just masuk je nilai X tu sebagai 2. So kita akan dapat 1 per 3. Okay. Yang kedua, dia minta GF negatif 1 per 2. So, tadi kita dah dapat iaitu 2X tolak 1 per 2X. So, gantikan X ni sebagai negatif 1 per 2. So, you all akan dapat nilai 2. Yang C, dia minta nilai X apabila FG sama dengan GF. So, FG kita dapat X tolak 1 per X tambah 1. Dan GF kita dapat 2X tolak 1 per 2X. So, first step kita kena buat adalah kita kena darab silang. 2X ni didarab dengan X tolak 1. Dan X tambah 1 akan didarab dengan 2X tolak 1. Kemudian kita kembangkan. Okay, kita kembangkan. Kita akan dapat macam ni. Lepas tu kita susun. Yang X tu belah kiri, nombor belah kanan. Kemudian awak akan dapat macam ni. And then jawapan akhir kita akan dapat X sama dengan 1 per 3. Next kita tengok soalan nombor 2. Dia minta nilai H dan nilai K. Kat sini dia dah bagi G3 sama dengan 8. GF2 sama dengan 5. Kita masukkan objek 3. Kita akan dapat imej 8. So GX adalah HX tambah K. So H3 tambah K sama dengan 8. So ni adalah persamaan yang pertama. Kemudian dia minta GF2 sama dengan 5. Jadi kita cari dulu GF. F masuk dalam G. Jadi H, X tambah K. So X ni kita gantikan F iaitu X per X tolak 1. Memandangkan objek dia 2. So kita masuk je X tu 2. Dan imej dia adalah 5. So sama dengan 5. So kita dapat persamaan yang kedua. So daripada persamaan ni buat persamaan serentak. So cikgu guna kaedah hapus. So cikgu hapus dulu K ni. Jadi K tolak K adalah kosong. So jadi kat sini 3H tolak 2H akan dapat H. 8 tolak 5 adalah 3. So kita dapat H tu 3. Bila kita dapat H3, kita masukkan ke dalam mana-mana persamaan. So kat sini cikgu menggunakan persamaan yang pertama. 3 gantikan H tu 3 tambah K sama dengan 8. So jawapan akhir kita akan dapat K adalah negatif 1. So you all boleh guna dua cara. Cara kedua adalah cara kaedah substitution. Awak ambil yang pertama tu sebagai K sama dengan 8 tolak 3H. Ni persamaan yang ketiga. So ketiga ni masuk dalam 2. Jadi 2H tambah K adalah 8 tolak 3H sama dengan 5. So 2H tambah 8 tolak 3H sama dengan 5. 2H tolak 3H adalah negatif H. And then 5 tolak 8 akan dapat negatif 3. So H akan dapat 3. So jawapan dia akan samalah dengan yang ni. So untuk dapat nilai K kita gantikan ke dalam 3 ni iaitu K sama dengan 8 tolak 3. 3. So 8 tolak 9 adalah negatif 1. Next soalan B. Nilai A jika FGA sama dengan 3. So kita cari dulu FG. So FG adalah G masuk dalam F. X per X tolak 1. X ni kita gantikan sebagai G iaitu 3X tolak 1. Kemudian pemudahkan awak dapat yang ni. Soalan minta FGA sama dengan 3. Maksudnya objek A imej 3. So kita gantikan X ni sebagai A dan imej dia 3. So yang ni awak pindah dia akan jadi darab. Kemudian awak selesaikan.
Yang nilai A belah kiri, nombor belah kanan. Kemudian awak akan dapat A adalah 5/6. Seterusnya, soalan nombor 3. Dia minta cari nilai A dan B. Kat sini dia bagi FG2 sama dengan 9 dan GF1/2 sama dengan 2. So, kita cari dulu FG iaitu G masuk dalam F. A, X tolak B. So, X ni kita gantikan sebagai G iaitu X tambah 4. Awak kembangkan, awak dapat macam ni. Kemudian awak masukkan nilai X tu sebagai 2 dan awak akan dapat image di 9. Jadi gantikan X tu 2 sama dengan 9. So, awak akan dapat persamaan pertama adalah 6A tolak B sama dengan 9. Kemudian yang kedua, GF. So, GF adalah F masuk dalam G. G adalah X tambah 4. So, X ni gantikan F iaitu AX tolak B. Kembangkan yang ni. Awak gantikan 1/2 dekat X dan samakan dengan 2. Selepas awak masuk ni, awak dapat jawapan awak dalam bentuk pecahan. So, selalu Cikgu Shu akan pemudahkan mengelak daripada pecahan. Itu sebenarnya cara untuk memudahkan kita sebenarnya. Jadi, Cikgu buang 2. Kat bawah ni kita kena darab semua 2. So A darab 2 akan hilang. So jadi A saja. B darab 2 akan dapat 2B. Negatif 2 darab 2 akan dapat negatif 4. So ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita kena buat persamaan serentak antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Memandangkan A dan B ni tak ada nilai yang sama. Jadi untuk persamaan yang pertama ni, Cikgu Shu darab 2 supaya Cikgu dapat follow yang ni. So bila darab dengan 2, kita akan dapat 12A tolak 2B sama dengan 18. So kita boleh buat persamaan serentak antara dua ni. So kita boleh buang B dengan cara kita tolak. Negatif 2 tambah 2B adalah kosong. Jadi kita akan dapat 12A tolak A adalah 11A. 18 tolak negatif 4 akan jadi tambah iaitu 22. So, jawapan akhir awak akan dapat A sebagai 2. Kemudian, kita gantikan A ni ke dalam persamaan mana-mana. So, kat sini cikgu ambil persamaan kedua. So, 2 tu merujuk pada nilai A. Tolak 2B sama dengan negatif 4. So, awak permudahkan, awak akan dapat B adalah 3. Next, kita tengok soalan nombor 4. Yang A pun sama dengan sebelum-sebelum ni. Kita masukkan nilai 2 dekat X dan kita akan dapat image 5. So, G adalah HX kuasa 2 tambah K. Jadi, kita gantikan X tu kuasa 2 dan sama dengan 5. Kita akan dapat persamaan pertama. Iaitu 4H tambah K sama dengan 5. Kemudian kita ikut yang ni. Dia kata GF1 sama dengan negatif 1. Jadi, GF adalah F masuk dalam G. So, H, X kuasa 2 tambah K. So, X ni kita gantikan sebagai F iaitu 2/X tolak 3. Kat sini dia dah cakap dia nak GF1. Jadi, kita just masuk je nilai X ni sebagai 1. Dan image dia adalah negatif 1. So, bila kita pemudahkan, kita dapat persamaan kedua adalah H tambah K sama dengan negatif 1. So, kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian, kita buat persamaan serentak antara dua persamaan ni. Okay, dekat sini kita boleh hapuskan K. K tolak K adalah kosong. Jadi kat sini kita akan dapat 4H tolak H akan dapat 3H. 5 tolak negatif 1. Maksudnya 5 tambah 1 adalah 6. So, jawapan akhir akan dapat H sama dengan 2. Kemudian kita masukkan nilai H tu ke dalam persamaan pertama atau kedua. So, kat sini cikgu ambil yang kedua. So, nilai H ni cikgu gantikan sebagai 2 tambah K sama dengan negatif 1. So, jawapan akhir kita akan dapat K adalah negatif 3. Kemudian, dia minta cari ungkapan bagi GF. So, GF adalah F masuk dalam G. G adalah 2. X kuasa 2 tolak 3. So, 2 dengan 3 ni adalah merujuk kepada nilai H dan K yang kita dapat tadi. Kemudian, kita kembangkan yang ni. Kita akan dapat 2 kuasa 2, 4. So, yang ni, cikgu just tulis je kuasakan 2 kat sini. Cikgu tak expand. Kemudian, 2 darab 4 adalah 8. Tolak 3. So, cara kita nak pemudahkan, kita kena samakan yang penyebut. Kat bawah ni, kita akan darab X tolak 3 kuasa 2. Yang atas pun sama. So, cikgu gabung. Cikgu dapat macam ni lah. 8 tolak 3 darab dengan X tolak 3 kuasa 2 per X tolak 3 kuasa 2. So, yang bawah ni tak perlu expand pun tak apa. Tapi yang atas ni you all kena kembangkan. Kembangkan X tolak 3 kuasa 2. You all dapat yang ni. Kemudian kembang satu-satu. Akan dapat macam ni. So, pemudahkan. Last kali akan dapat macam ni. Dan jangan lupa tulis X tak boleh sama dengan 3. Next, kita tengok soalan nombor 5. Yang pertama, cari nilai A dan B. So, untuk cari nilai A dengan B tu, yang F ni you all kena cari F kuasa 3 melalui
fungsi yang diberi. Untuk cari F kuasa 3, cikgu cari dulu F kuasa 2 iaitu AX tambah B. So, X ni gantikan sebagai F iaitu AX tambah B. So, kembangkan dapat yang ni. Kemudian baru cari F kuasa 2 masuk dalam F untuk cari F kuasa 3. F adalah A, X tambah B. So, X ni kita gantikan F kuasa 2 iaitu yang ni. Kemudian awak kembangkan satu-satu. So, dapat persamaan yang panjang ni. Next, awak compare je antara F kuasa 3 yang awak dapat dengan F kuasa 3 yang diberi. So, yang diberi adalah 27X tambah 13. So, kat sini sepatutnya you akan dapat 27X. Kat sini you akan dapat 13. So, yang ni akan sama dengan yang ni. A kuasa 3X sama dengan 27X. So, X ni boleh potong. So, akan dapat A sama dengan 27. A kuasa 3 sama dengan 27. So, nak cari nilai A ni, kuasa 3 ni pindah sana akan jadi punca kuasa 3. So, A ni awak akan dapat 3. Kemudian, awak nak cari nilai B. Awak gantikan A ni sebagai 3 dan sama dengan 13 mengikut soalan ni. So, awak pemudahkan, jawapan akhir awak akan dapat B adalah 1. Yang B, dia minta ungkapan bagi F kuasa 4. F kuasa 4 tu kita boleh cari melalui F kuasa 3 masuk kepada F. F adalah 3X tambah 1. So, 3 dan 1 ni adalah merujuk kepada nilai A dan B yang kita dapat tadi. So, X ni kita gantikan sebagai F kuasa 3 iaitu yang diberi iaitu 27X tambah 13. Kemudian awak kembangkan, awak dapatlah jawapan akhir ni 81X tambah 40. Next, soalan nombor 6. Tulis luas tapak kotak A sebagai fungsi X dan isi padu kotak V sebagai fungsi A. So, kat sini dia minta luas tapak. Luas tapak adalah X darab dengan X. Jadi, kita boleh tulis AX tu adalah X kuasa 2. Okey, untuk isi padu iaitu V adalah X darab 10. Sepatutnya akan jadi Vx tu adalah X kuasa 2 darab 10. Jadi 10X kuasa 2. Tapi dia nak dalam fungsi A. So, jadi VA sama dengan X kuasa 2 tu adalah A tadi. So, jadi jawapan kita akan tulis VA sama dengan 10A. B, tunjukkan isi padu V adalah hasil gubahan daripada kedua-dua fungsi ini. So, bila kita nak cari isi padu V, gabungan akan jadi A ni akan masuk kepada V, iaitu VAX adalah 10X kuasa 2. So, V adalah hasil gubahan daripada kedua-dua fungsi ini. Kemudian nombor 7, yang A, dia minta cari fungsi G dalam setiap yang berikut. Yang pertama, dia beri FG. Kita nak cari G. Maksudnya dia nak yang belakang. So, ingat yang belakang, cara dia adalah masuk. So, dia akan masuk dekat F. F adalah X tambah 6. So, X tambah 6. So, X ni kita gantikan GX. Dan kita akan samakan dengan jawapan yang diberi ni. So, kita just pindahkan 6 ke sana untuk dapatkan GX. So, pindah 6 akan ditolak. So, ini jawapan akhir dia. Okey, untuk yang B, dia nak cari yang depan. Maksudnya yang belakang ni kita kena songsang. So, kita songsangkan F, kita guna leg Y. Leg Y sama dengan X tambah 6. Kemudian kita pindahkan 6 ke sana, akan ditolak. So, songsangan dia kita akan dapat X tolak 6. So, songsang ni kita terus masuk ke dalam persamaan ni. Kita akan dapat GX. Jadi, GX sama dengan X kuasa 2 tambah 4. So, X ni kita gantikan songsangan. Dan awak kembangkan, awak akan dapatlah yang akhir yang ni. Kemudian yang C. Okey, yang C pun sama. Dia nak yang depan. Maksudnya kita kena songsangkan yang F. Kita dah dapat yang songsang tadi, iaitu X tolak 6. So, kita terus masuk ke dalam persamaan ni, iaitu 8 tolak X. So, untuk dapatkan GX, 8 tolak X. So, X ni adalah X tolak 6. So, awak pemudahkan, awak akan dapatlah 14 tolak X. Tulis fungsi yang memetakan set P kepada set Q dengan menggunakan tata tanda fungsi. Kat sini diberi P kepada R adalah FGX. Untuk P kepada Q, dia dah bagi dah fungsi dia iaitu X tolak 1/3. Tapi kita kena tentukan yang ni adalah F ke G. Tengok gambar ni agak pening. Tapi cikgu rasa kalau kita pemudahkan yang ni, mungkin you boleh nampak. Okay, ni P, ni Q, yang ni R. P kepada Q, Q kepada R. And then dia bagi FG tu adalah P kepada R. So, yang ni diberi FGX.
Ingat balik, kalau sini f gx, maksudnya kat sini kita starting dengan gx. Yang ni adalah fx. So, untuk yang 8a, jawapan dia adalah gx sama dengan x tolak 1 per 3. So, sekarang ni diminta fungsi yang memetakan q kepada r. Soalan beri f gx, kita dah dapat dah g, maksudnya dia nak yang f. Jadi, kita kena songsangkan yang belakang ni. So, kita kena songsangkan g. Bila nak songsang, kita guna let y. So, let y sama dengan x tolak 1 per 3. 3 ni pindah sana akan didarab. So, 3y sama dengan x tolak 1. Kemudian pindah 1 ni akan ditambah. So, songsangan dia kita akan dapat 3x tambah 1. So, untuk dapatkan nilai f, kita just masuk di dalam persamaan ni. Iaitu x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. So, x ni kita gantikan sebagai songsangan dia. Kemudian kita kembangkan semua ni. And then jawapan akhir kita dapat yang ni lah. 9x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Nombor 9 yang pertama diminta cari nilai P dan Q. So, soalan ni pun lebih kurang soalan tadi. Mula-mula kita cari f kuasa 3. Sebab kita nak compare dengan f kuasa 3 yang diberi. So, kita cari dulu f kuasa 2 iaitu f masuk dalam f. Jadi, Px tambah Q. So, X ni kita gantikan sebagai F iaitu Px tambah Q. Kemudian, kembangkan. Lepas tu, kita cari F kuasa 3 iaitu F kuasa 2 masuk dalam F. Jadi, Px tambah Q. So, X ni gantikan F kuasa 2. Okay, lepas tu, kembangkan. Lepas you all kembangkan, compare antara yang ni dengan yang diberi. So, dekat sini dia beri 8x. So, P kuasa 3x adalah sama dengan 8x. So, x ni kita boleh potong. Untuk cari nilai P, kita punca kuasa 3. 8 ni kita akan dapat P adalah 2. So, yang panjang-panjang ni adalah sama dengan negatif 7. So, kita gantikan P tu sebagai nilai 2. Dan kemudian kita pemudahkan, kita akan dapat Q adalah negatif 1. Okey, yang B, tentukan fungsi f kuasa 4. So, nak dapatkan f kuasa 4 adalah f kuasa 3 masuk ke dalam f. So, kita dah dapat dah nilai P dan Q iaitu 2 dengan negatif 1. So, 2x tolak 1. Yang x ni kita gantikan sebagai f kuasa 3. So, bila kita kembangkan, kita dapat 16x tolak 5. Okey, yang terakhir, dengan melihat pola f kuasa 2, f kuasa 3 dan f kuasa 4, tentukan rumus umum. Okey, dia nak rumus umum. Kat sini kita dah tahu fx dia adalah 2x tolak 1. F kuasa 2 adalah 4x tolak 3. F kuasa 3 adalah 8x tolak 7. F kuasa 4 adalah 16x tolak 15. So, sekarang ni kita tengok dulu apa perbezaan untuk 4 ni. Okey, nilai yang beza adalah kat sini. 2, 4, 8, 16. Macam mana kita nak dapatkan? Formula adalah bila kita masuk 2, kita akan dapat 4. Bila kita masuk 3, dapat 8. Bila kita masuk 4, dapat 16. Maksudnya, dia adalah formula 2 kuasa N. Sebab 2 kuasa 1 dapat 2. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, 8. 2 kuasa 4 adalah 16. Kemudian, kita tengok perbezaan yang kat belakang ni. Ni 1, 3, 7, 15. Kalau awak tengok, dia akan beza 1 untuk setiap nombor depan ni. Okey, 2 dapat 1. 4 dapat 3. 8 dapat 7. 16 dapat 15. Maksudnya kita masih menggunakan 2 kuasa N tapi kita kena tolak dengan 1. Barulah kita dapat nombor ni. Tapi disebabkan kat sini adalah negatif. Maksudnya yang ni akan negatif. Yang ni akan jadi positif. So kita dapatlah persamaan dia Fnx sama dengan 2 kuasa Nx tolak 2 kuasa N tambah 1. Contoh kita masukkan 3. Dalam ni, formula ni. So, 2 kuasa 3x tolak 2 kuasa 3 tambah 1. So, 2 kuasa 3 adalah 8. 2 kuasa 3 adalah 8. So, negatif 8 tambah 1 akan dapat negatif 7. So, ni adalah dia punya rumus umum bagi Fn. Okay, last kali nombor 10. Dia minta cari cos C sebagai fungsi masa T bagi operasi kilang itu. Okay, formula C adalah Cn. Dia minta fungsi masa T. Jadi, yang T ni akan masuk kepada C. So, gabungan dia akan jadi CNT. N masuk ke dalam C. So, dia akan masuk dekat X ni. So, kita gantikan nilai X ni sebagai N iaitu 100T tolak dengan 5T kuasa 2. Kemudian, awak kembangkan. Awak dapat macam ni. Okay, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua.